Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membicarakan berkenaan dengan tadabbur suratul Baqarah ataupun tafsir ringkas tentang suratul Baqarah. Sebagaimana yang kita maklum, suratul Baqarah ialah surah yang dari sudut urutannya selepas suratul Fatihah, surah nombor 2. Suratul Baqarah disebut dalam hadis antara kelebihannya adalah syaitan akan lari dari rumah orang yang dibacakan dengan suratul Baqarah. Hadis berbunyi, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Okey, kenapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah? Antara kandungan surah ini adalah penceritaan berkenaan dengan mukjizat Nabi Musa. Diceritakan ada seseorang pada zaman Nabi Musa telah dibunuh, namun pembunuhnya tidak diketahui siapa. Maka Bani Israel pada ketika itu telah datang dan berjumpa dengan Nabi Musa dan bertanya, siapakah pembunuhnya? Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah memohon, dan Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu menyuruh Nabi Musa menyembelih seekor lembu, baqaratun, seekor lembu, dan bahagian daripada lembu tersebut dipukul kepada mayat ataupun si mati, dan dengan izin Allah Ta'ala si mati dapat bangun dan hidup kembali dan memberitahu siapakah pembunuhnya. Jadi disebabkan asbab kisah Baqarah ini, maka surah ini dinamakan dengan suratul Baqarah, bagi mengingatkan kita tentang kebesaran Allah Ta'ala yang boleh melakukan apa sahaja yang Dia mahu, termasuk menghidupkan orang yang telah mati. Surah Baqarah merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, merangkumi 2 juzuk lebih, sekitar hampir 2 juzuk setengah. Ia termasuk kumpulan surah Madaniyah, iaitu surah-surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi ke Madinah. Dan sebagaimana kita tahu, antara ciri-ciri surah Madaniyah, ia adalah surah-surah yang ayat-ayatnya panjang, dan juga ia membicarakan banyak aspek-aspek tasyri'i ataupun aspek-aspek perundangan dan hukum hakam Islam. Surah ini juga menyentuh banyak tema, antaranya akidah, ibadah, muamalat, akhlak, hubungan suami isteri, hukum hakam talak, iddah, dan banyak lagi yang berkaitan dengan hukum syariah. Permulaan surah ini menceritakan tentang 3 golongan, 3 golongan, iaitu yang pertama adalah golongan orang mukmin. Bermula daripada awal surah, iaitu Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi alladzina yu'minun. Jadi ini menceritakan berkenaan dengan sifat orang-orang mukmin ataupun orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Kemudian disambung dengan golongan yang kedua, iaitu golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang yang mengkufuri ataupun yang tidak menyembah Allah Ta'ala, orang-orang yang syirik. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Jadi ayat ni menceritakan golongan yang kedua, itu golongan orang-orang kafir. Seterusnya golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang munafik. Golongan orang-orang munafik yang mana Allah Ta'ala menceritakan secara panjang lebar, dan ayatnya lebih panjang daripada golongan yang pertama, iaitu mukmin, dan juga golongan yang kedua, itu kafir. Sebab mukmin dan kafir ini jelas. Mukmin itu dengan ciri-ciri, dengan sifat-sifatnya, kafir dengan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Tetapi orang munafik ini adalah orang yang
talam dua muka. Talam dua muka, maksudnya di depan dia Muslim tetapi di belakang dia adalah kafir. Zahirnya dia menzahirkan keislaman tetapi di dalamnya dia sebenarnya adalah kafir. Kemudian dilanjutkan dengan kisah Abul Bashar, iaitu Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, yang mana kisah Nabi Adam ini sebagaimana kita tahu ialah ayat berkenaan dengan penciptaannya. Allah Ta'ala berbicara dengan malaikat dan juga seterusnya. Kemudian kisah ataupun surah ini disambung dengan perbicaraan berkenaan dengan ahlul kitab, khususnya Yahudi ataupun Bani Israel. Mereka panjang ayat-ayat berkenaan mereka ini dibicarakan di dalam surah Al-Baqarah, kerana mereka ini berjiran dengan orang Muslim di Madinah. Bagaimana kita tahu, Yahudi di Madinah ada Yahudi Bani Quraizah, Bani Qainqa dan Bani Nadir. Tiga kabilah Yahudi berjiran dengan penduduk Islam di Madinah. Oleh itu Al-Quran mahu memberikan amaran kepada orang Islam berkenaan dengan perancangan jahat mereka, yang mana dalaman mereka ini yang ingin berkhianat dan melanggar perjanjian yang telah terbina. Oleh kerana bahayanya perancangan mereka ini, 1/3 ataupun thuluth minas surah, daripada surah ini diperuntukkan untuk membicarakan perihal mereka, bermula daripada ayat Ya Bani Israel azkuru, Ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kamu, sehinggalah ayat wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Panjang, sekitar 10 muka surat lebih, berceritakan berkenaan dengan Bani Israel. Kemudian surah dilanjutkan lagi dengan membicarakan aspek hukum dan undang-undang syariah, kerana orang Islam pada masa tersebut berada di permulaan pembentukan negara Islam, takwinu daulatil islamiyah, dan mereka amat memerlukan panduan Rabbani untuk menjalani kehidupan. Hukum-hukum tersebut termasuk hukum puasa, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hukum haji, hukum haji, al-hajju ashhurun ma'lumat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hukum jihad, ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Dan hukum kekeluargaan seperti perkahwinan, hukum talak, wa idza talaqtumun nisa, ibu susuan, iddah, pengharaman perkahwinan dengan perempuan musyrik, dan penegahan bersama dengan isteri yang berada dalam keadaan haid. Kemudian surah menyentuh berkenaan dengan jenayah riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yang mana riba ni merupakan jenayah yang besar di sisi Allah Ta'ala, kerana ia menghancurkan identiti masyarakat dan meruntuhkan ekonomi negara. Oleh itu dalam pembicaraan berkenaan dengan riba, Allah Ta'ala mengisytiharkan perang kepada mereka yang terlibat dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kamu beriman. Fa in lam taf'alu, jika kamu tak melakukannya, fa'dhanu biharbin, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala telah mengisytiharkan riba, telah mengisytiharkan perang. Fa'dhanu biharbin minallahi, daripada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala dan Rasul mengisytiharkan perang terhadap orang-orang yang terlibat dengan riba. Surah ini diakhiri dengan menyarankan orang Islam orang Islam untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, dan berdoa supaya diberi kemenangan ke atas orang kafir dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat, surah ini bermula dengan menceritakan berkenaan sifat-sifat orang mukmin dan berakhir dengan doa daripada orang mukmin. Dan kalau kita lihat, ini menunjukkan ketinggian dan keindahan susunan dalam Al-Quran, yang mana permulaan dan pengakhirannya menunjukkan keseragaman dan juga keindahan. Jadi dalam surah Al-Baqarah ni juga ada ayat yang terakhir diturunkan
ataupun wahyu terakhir diturunkan, iaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kepada kamu pada satu hari yang kamu akan kembali kepada Allah, iaitu hari penghisaban, hari kiamat. Summa tuwaffa, dan kemudian kamu akan disempurnakan, kullu nafsin ma kasabat, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian setiap orang akan disempurnakan, setiap jiwa akan disempurnakan apa yang telah mereka lakukan di dunia ni lah. Okey, itu saja untuk tadabbur suratul Baqarah. Semoga kita dapat menghayati kandungan isi Al-Quran dan juga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.